puan-puan yang mati Allah sekalian, daripada hadis Nabi tadi kita dapat belajar apa tentang janganlah kita menyebabkan Rasulullah berpaling wajah daripada kita sebab pakaian kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Antara start perintah hijab adalah daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita baca. Anna Asma'a bint Abi Bakr dakhalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa 'alaiha thiyabun. Ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Wa 'alaiha thiyabun riqaqun fa'arada anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Asma' innal mar'ah idza balagat al-mahidha lam tasluh an yura minha illa hadha wa hadha wa ashara ila wajhihi wa kaffaihi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Dawud. Masya-Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Asma binti Abu Bakar. Okey, ini Aisyah bercerita. Sesungguhnya Asma binti Abu Bakar masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengenakan pakaian yang nipis. Lalu baginda bersabda, wahai Asma, sesungguhnya Rasulullah SAW lalu berpaling daripadanya. Lalu baginda bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seseorang wanita jika telah baligh, dia tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini. Baginda menunjukkan wajah dan kedua tapak tangannya. Masya Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini adalah daripada Sayyidina Aisyah menceritakan tentang apa yang berlaku kepada kakaknya Asma. Saya nama Asma binti Harun. Ini kisah Asma binti Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Asma juga adalah kakak kepada isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Asma juga adalah isteri kepada sahabat Nabi yang bernama Zubair. Asma juga adalah ibu kepada sahabat Nabi, iaitu Abdullah bin Zubair. Subhanallah. Dan ia adalah anak kepada bapa mertua Nabi dan juga sahabat karib Nabi, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi bayangkan ya, Asma binti Abu Bakar ni keliling dia semua ada kaitan dengan Nabi. Dia adalah sahabat Nabi, ayah dia sahabat Nabi, suami dia sahabat Nabi, anaknya sahabat Nabi, dan adiknya adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Jadi ketika ini adalah peringkat perintah awal hijab. Dan ketika Asma mungkin melintasi Nabi ataupun ada urusan dengan Nabi, kemudian ketika itu Asma memakai pakaian yang agak nipis, lalu Rasulullah berpaling, memalingkan wajahnya. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh, dia tidak boleh terlihat daripada dirinya kecuali ini dan ini. Dan Nabi menunjukkan isyarat muka dan dua tapak tangan. Maksud yang boleh dinampakkan adalah tapak tangan belakang, tapak tangan depan. Dua ni boleh. Dan Nabi hanya tunjukkan, kecuali yang boleh kamu tunjukkan adalah muka dan dua tapak tangan. Yang lain itu wajib ditutup termasuklah kaki. Dalam bab aurat ini, kalau berdasarkan hadis ini, aurat kita ada seluruh tubuh. Tutup tu macam mana terpulanglah, asalkan tak nampak lekuk-lekuk badan. Pakailah tudung macam mana, pakailah baju macam mana, pakailah gaya macam mana pun. Yang penting tidak nampak lekuk-lekuk badan, tidak jarang, tidak tidak menampakkan yang wajib ditutup, kan, tidak jarak, tidak melekat, tidak ketat, tidak sendat, dan tidak melampaui adat kebiasaan kita. Bukanlah pakai pelik-pelik sampai menarik perhatian, orang tengok sampai langgar tiang, sampai aksiden lah, kan. Na'udzubillah min zalik. Jika kita berpakaian dalam keadaan tabarruj ini menarik perhatian. Nanti kita kupas sikitlah bab tabarruj. Tuan-puan muslimin muslimat sekalian. Okey, dia yang gelak saya sebut nenek dara. Sebenarnya kan kadang-kadang saya berjalan pun, saya tengok, saya berjalan belakang, saya kata, siapa ni bergaya. Bila kita lintas ingat orang muda, nenek orang rupanya. Maksud saya ialah hari ini umur 50 lebih, 60 lebih tu kan, dengan macam-macam kaedah. Orang boleh nampak muda 20 tahun, muda 30 tahun, sehat, tubuh badan, macam-macam sentimen dan sebagainya. Okey, subhanallah. Bayangkan daripada hadis yang kita baca tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi memalingkan wajah daripada Asma sebab Asma pakai nipis. Bayangkan hari ini kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaan umatnya, maka mungkin Rasulullah tidak ada tempat untuk dipandang. Sebab kanan, kiri, depan, belakang, wanita tidak menutup aurat dengan sempurna. Subhanallah. Jadi kita ingat beginilah, kalau kita pakai tidak menutup aurat sempurna sebagaimana Nabi sebut, maka Rasul akan memalingkan wajah daripada kita. Allahu Akbar. Tidak ada
mudarat ataupun musibah yang lebih berat apabila Rasulullah berpaling daripada kita, dan kita sangat mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini jelas diceritakan bila Nabi melihat Asma memakai pakaian nipis, lalu Nabi berpaling daripadanya, lalu Nabi bersabda, wahai Asma, sesungguhnya seorang wanita jika telah balik wajib menutup seluruh tubuhnya, tidak menampakkan tubuhnya melainkan muka, dua tapak tangan dan dan wajahnya. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dimati Allah sekalian, daripada hadis Nabi tadi kita dapat belajar apa tentang janganlah kita menyebabkan Rasulullah berpaling wajah daripada kita sebab pakaian kita. Sebagaimana Rasulullah berpaling wajah daripada Asma binti Abu Bakar ketika itu baru saja turun perintah hijab, belum lagi sempurna, belum jelas. Jadi peristiwa itu untuk menjelaskan, lalu Asma pun terus menukar pakaiannya, tidak lagi memakai pakaian yang sama. Jadi pasal tentang kaki, tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tentang kaki memang ada di sana perbincangan ulama tentang aurat tidak aurat, tetapi jumhur pendapat yang paling kuat adalah kaki wanita adalah aurat. Sebab aurat wanita juga dikatakan seperti mana solat, kan? Kalau nampak kaki tak sah solat, begitu juga aurat wanita di luar solat. Masya Allah. Kita bayangkan macam ni lah, senang tuan-puan sekalian. Aurat yang sempurna tu apa? Yang mana pakaian kita keluar terus boleh buat solat. Kita tutup aurat lah tu, kan? Saya pun selalu solat pakai macam ni je ni, kan? Ini pun jubah Ustazah Asma. Tunjuk tu jubah Ustazah Asma ni, Masya Allah, kita terus sambung ni, ada handsock. Jubah Ustazah Asma ni kita terus sambung handsock. Nampak tak? Dia punya jahit tu dia terus ada handsock. Jadi siapa yang buat ni dia terus tak payah handsock lain. Okey, subhanallah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak cerita satu lagi kisah. Masya Allah, bagaimana kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidatina Maimunah berhijab walaupun di hadapan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Masya Allah. Okey, kita tengok. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Tirmizi melalui hadis Az-Zuhri dari Nabahan Maula Ummu Salamah yang menceritakan kepadanya bahawa Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bercerita kepadanya, pada suatu hari beliau dan Maimunah berada di hadapan Rasulullah. Pada suatu hari beliau, siapa? Ummu Salamah, dan seorang lagi iaitu Maimunah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah melanjutkan kisahnya. Kedua-duanya adalah isteri Nabi. Kan kita sebut Sayyidatina Maimunah dan Sayyidatina Ummu Salamah. Keduanya adalah ummahatul mu'minat. Ummahatul mu'minin, ibu kepada orang-orang yang beriman. Ibu kita lah tu, Masya Allah. Siapa? Sayyidatina Ummu Salamah dan Sayyidatina Maimunah. Bahawa suatu hari beliau dan Maimunah berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah melanjutkan kisahnya. Ketika kami dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah Ibnu Ummi Maktum, iaitu seorang sahabat Nabi yang matanya buta. Ibnu Ummi Maktum masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami agar berhijab. Maka Rasulullah bersabda, "Ihtajiba minhu." Berhijablah kamu berdua daripadanya. Nabi perintahkan keduanya memakai hijab sempurna, suruh tutup dengan sempurna. Masya Allah. Nabi kata, berhijablah kamu berdua daripadanya. Daripada siapa? Seorang lelaki yang buta yang tidak nampak apa-apa. Kan? Sahabat Nabi datang, masa tu adanya dua isteri Nabi ni tidak menutup aurat dengan sempurna, Ummu Salamah dan juga Maimunah. Kemudian Rasul perintahkan pakai hijab sempurna. Maka saya Ummu Salamah cerita, maka saya bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia buta dan tidak dapat melihat kami dan tidak pula mengetahui kami? Masya Allah. Betul juga ujar Ummu Salamah. Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, bukankah dia buta? Dia pun tak nampak kami. Dia pun tak tahu kami ada di sini, ya Rasulullah. Sebab maksudnya, memang saya baca kisah ni, sebelum ni mana selalu baca. Maksudnya bila sahabat Nabi ni datang, sahabat Nabi tak tahu siapa ada bersama dengan. Jadi Ummu Salamah kata, ya Rasulullah, bukankah dia buta dan dia pun tak tahu kami ada di sini dan dia pun tak boleh nampak kami. Lalu apa jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Au amyawani antuma alastuma tubsirani? Masya Allah, Nabi jawab, apakah kamu berdua juga buta? Bukankah kamu berdua dapat melihatnya? Ini hadis yang sahih tuan-puan sekalian. Nabi jawab, adakah kamu berdua juga buta? Kamu tak boleh tengok dia ke? Kamu tak nampak dia? Masya Allah, subhanallah. Nabi menjaga bab aurat ni walaupun di hadapan orang yang buta yang tak tahu pun dia ada di sini apa. Nabi tetap menanam perasaan supaya menjaga diri. Bahkan Nabi
cakap dekat isteri Nabi tu, kamu buta ke? Kamu kan boleh nampak dia, maka tutuplah aurat kamu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini sangat hebat tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian.